Sarah dengan si Hasna nih tengah buat kerja dorang kah juga ya? Kalau dorang tengah mau buat sama-sama lah. Macam pening sikit tentang rujukan nih. Asya-asya aku dapat toko yang sama tentang rujukan apa kerja nih. Azan, Hasna, baru aja aku mau jumpa kau buat assignment sama-sama. aku pun sama. Jom kita ajak si Sarah buat sama-sama di biliknya. Jom. Azan, Ya, apa nama toko kau? aku pakai awang sarian sebab semua kerja yang aku buat selalu keluar namanya dalam rujukanku. Oh, Awang Sarian. Iya. Macam pernah dengar. Sebab kan toko Awang Sarian tu macam populer juga lah. Iya, kebanyakan pelajar guna dia sebagai toko dalam kerja-kerja kursus. Patutlah macam pernah dengar. Faham, Iya. faham. Jomlah kita ke bilik si Sarah. Jom. Assalamualaikum, Sarah. Astagfirullahaladzim. Astaga. Kamu badian. Iya, tidur masih. Kan laptopnya lagi Iya. Ingat, semangat ya. Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Bangun, jom kita buat kerja kursus penulisan. Kerja kursus. Iya. Tunggu Lupa sebentar. kan? Mana sudah laptopmu? Kerja kursus. Iya. Besok kantor kan? Iya. Astaga. Coba bangun. Tapi kan Asna, kenapa punya toko nih? Balik-balik orang yang sama itu sampai aku tidur. Maksudnya itu macam mana? Aku minta rujukan, balik-balik toko awang sarian yang keluar. Oh, Awang Sarian. Saya rasa sebab Awang Sarian ni mungkin famous ataupun popular pada masa ini. Itulah begitu sebab si Azza pun balik-balik dia jumpa rujukan pasal toko Awang Sarian. Saya rasa kita patut cari tahu siapa awang sarian ini. Kan aku kan selalu jumpa awang sarian. Jadi kamu tahukah apa yang disumbangkan oleh si awang sarian ini? Atau adakah toko-toko lain yang kamu selalu jumpa juga? Macam yang saya catat tadi, kita patut cari tahu apa sumbangan awang sarian. Sama ada dua orang tokoh lagi, Abdullah Hasan dan R.O. Winston. Saya tidak berapa tahu. Salah lah Sarah, bukan R.O. Winston tapi R.O. Winston ataupun dikenali sebagai Richard Olaf Winston. Oh begitu, maklum, nggak bisa bahasa Inggris. Hasna duduk belah sini. Jadi tadi kan ada dua tokoh yang kamu sebut. Kamu tahukah apa latar belakangnya, sumbangannya, peranan, dan karya-karya dorang? Saya kurang tahu sebab saya tengok je di Google. Saya pun. Jadi jomlah kita kaji dulu. Iya, tapi saya pernah dengar ada satu video menceritakan tentang tiga tokoh nih, Awang Sarian, Abdullah Hasan, dengan R.O. Winston. Saya tahu yang tiga orang berlakon tu kan? Iya. Iya ke? Kenapa aku tak tahu? Astaga, Asna. Begini ceritanya. Oh, begitu rupanya ceritanya. Iya, itu antara sumbangan, latar belakang, Dan juga buku-buku yang orang hasilkan. iya, betul Asna. Jadi sekarang semua kerja kursus yang kita buat, kita tahu sudah dorang tokoh-tokoh ini siapa. Patut tak ada orang terkenal kan? Iya. Betul-betul. Tidak mustahil lah kan orang nyebut terkenal sebab sumbangan orang pun Masya Allah memang luar biasa. Kamu kamu pernah terpikir mau jadi tokoh? Macam tak layak banget. Betul. Sebab kita apa syak yang kita sumbang mungkin tidak ada, tetapi tidak sebanyak yang mereka sumbangkan. Betul.
Dan mereka sangat layak dipanggil seorang tokoh. Sangat-sangat layak karena apabila kita menulis sebuah buku ini kita perlu menggunakan kata-kata yang mantap supaya pembaca terkesan dengan apa yang kita tulis. Jadi tulisan dorang sangat berkesan kepada rakyat sehingga hari ini. Kamu mau tahu kan? Kebanyakan kan tokoh-tokoh kita berasal dari penulis. Iya betul ya, saya pun ada pernah dengar. Iya, sebab lecturer kita cakap pun begitu. Jadi ini macam ngamlah mereka jadi tokoh begitu. Bisanya ada latihan bola jari petang ini jam 4:30. Kamu nggak ada buat apa-apa? Saya mau sambung tidur. Begitu juga. Jumlah saya mau pergi latihan sudah. Bye-bye kamu. Bye-bye. Asna, Dila mau balik? Ibu aku tidur sini. Boleh. Oke. Nah, nanti balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Awang bin Sarian atau dikenali sebagai Awang Sarian, lahir pada 10 November 1953, dilahirkan di Johor, Malaysia. Kejayaan utama saya sebagai pensyarah dan profesor linguistik Universiti Malaya UM, seterusnya profesor di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka 2011 sehingga 2014, seterusnya pengerusi Lembaga Pengelola DBP Dewan Bahasa Pustaka sejak 2016 sehingga 2020. Kepakaran saya ialah melalui linguistik, bahasa Melayu, perkamusan, tata bahasa, perancangan bahasa, serta bahasa dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Saya lahir pada 20 Mac 1942. Saya merupakan tokoh ternama di Malaysia. Antara pendidikan yang saya perolehi ialah Ijazah Sarjana Muda 1967 dan Ijazah Sarjana 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu Universiti Malaysia dan PhD dalam bidang linguistik AM daripada University of Edinburgh, Scotland. Saya merupakan bekas pelajar University Sains Malaya USM pada tahun 1972 sehinggalah tahun 1997 saya ditawarkan menjadi profesor di UIAM selama 5 tahun selepas bersarah daripada USM. Kemudian saya ke Universiti Perguruan Sultan Idris UPSI di mana saya telah berbakti di situ selama 10 tahun dan saya juga merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia PPM dan Persatuan Linguistik Malaya PLM. Itu sahaja latar belakang saya. Semoga kita boleh berkenalan dengan lebih dalam selepas ini. Terima kasih. Hello, good morning everyone. My name is Sir Richard Ola Winstead. Even though I'm an international English people, but I can speak in Malay. Saya lahir di Oxford, England pada 2 Ogos 1978. Dan pendidikan yang saya ambil ialah di University of Oxford, Lincoln College. Kejayaan saya pada waktu itu ialah seorang pentadbir kolonial British, orientalis, sarjana bahasa dan budaya Melayu. Jawatan penting saya ialah sebagai pengarah pelajaran negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Presiden saya juga merupakan seorang Presiden Raffles College di Singapura pada waktu itu. Saya juga merupakan seorang ahli lembaga pengarang Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society ataupun dikenali sebagai JMBRAS. Seterusnya, saya juga sudah berkhidmat di Tanah Melayu pada tahun 1902 sebagai pegawai tadbir kolonial. Saya juga pernah menjadi pengarah pelajaran Malaya
pada tahun 1924 sehinggalah 1931. Dan juga kemudian saya dilantik sebagai Naib Chancellor Raffles College di Singapura pada waktu itu. Dan seterusnya, saya juga dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik dan menumpukan kajian terhadap sejarah pada waktu itu dan kesusastraan adat serta bahasa Melayu. Assalamualaikum. Masya Allah, gembira dapat berjumpa dengan Tuan. Saya juga gembira dapat berjumpa dengan Encik kerana saya dengar dari berbagai orang bahawa Encik ini seorang tokoh yang sangat hebat. Apa kurangnya Anda? Anda pun bukan orang yang biasa. Saya melihat banyak sumbangan dan karya-karya beliau. Saya mendengar ada seorang tokoh lagi, tapi beliau dari negeri Inggris sana. Oh, saya rasa saya tahu yang mana, tapi saya kurang pasti betulkah yang saya fikirkan ini orang yang kamu cakapkan sebentar tadi. Tidak apa, kita teruskan berjalan sahaja. Saya pernah mendengar tentang satu tokoh lagi. Itu dia. Good morning, sir. Good Nice to meet you. Nice to meet you too. Can we know about you? But we hope that you can speak in Malay. Because I hear you can speak in Malay. Even though I'm an English people, but I can speak in Malay too. Good. Wah, baguslah kalau begitu. Bolehlah kita mengenal antara satu sama lain dengan lebih dalam. Betul, saya setuju dengan pendapat itu. Jom. Di sini kita akan membincangkan dan mengenali antara satu sama lain dengan lebih dalam. Didahulu dengan tokoh terbaik kita. Baiklah, saya mulakan dengan apakah peranan ataupun sumbangan saya semasa saya menjadi seorang tokoh. Yang pertama, saya menjadi pemimpin utama dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia dan di antarabangsa. Seterusnya, saya menghasilkan puluhan buku akademik, esei dan majalah ilmiah tentang bahasa Melayu. Saya juga aktif memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan bahasa persuratan. Saya juga membawa bahasa Melayu ke peringkat global melalui seminar dan kerjasama antara bangsa, yaitu dari negara China, Indonesia, Brunei, Jerman dan lain-lain. Saya juga menjadi tokoh penting dalam perancangan bahasa di Dewan Bahasa Pustaka dan dalam dasar pendidikan negara. Sungguh hebat kamu, tapi saya yakin bukan itu sahaja. Betul. Saya juga menjadi pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya memimpin usaha pembangunan, pemartabatan dan pengukuhan bahasa Melayu di Malaysia. Saya juga merupakan seorang pembina istilah dan dasar baru. Saya juga merupakan seorang pembina istilah dan dasar bahasa. Saya terlibat dalam penyusunan istilah serta perancangan bahasa untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Seterusnya, saya merupakan seorang ahli akademik dan penyelidik. Saya menghasilkan kajian, penulisan dan pandangan ilmiah tentang bahasa serta sastra bahasa Melayu. Tidak dilupakan juga, saya merupakan seorang profesor pengajian Melayu di Universiti Pengajian Asing di Beijing, China. Saya menyebarkan dan memperkenalkan bahasa serta budaya Melayu ke peringkat antarabangsa. Akhir sekali, saya merupakan pejuang bahasa kebangsaan. Saya memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu kita sebagai bahasa rasmi, bahasa pendidikan dan bahasa perpaduan negara. Wah, sungguh hebat ya peranan Anda di dalam dunia pendidikan Malaysia. Saya juga yakin Tuan mempunyai banyak peranan dan sumbangan di dalam pendidikan kita di Malaysia.
Itu sudah tentu. Rakyat akan mendapat motivasi daripada sumbangan dan serta jawatan-jawatan yang telah disumbangkan. Bolehkah saya tahu sumbangan ataupun peranan yang telah Tuan sumbangkan di pendidikan kita di Malaysia dengan lebih mendalam? Baik, begini. Saya merupakan sarjana terkuat yang memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Seperti yang kita tahu, negara kita ini telah dijajah oleh orang Inggris, Cina dan juga India. Jadi, banyak sekolah vernakulasi yang ditubuhkan sehingga bahasa Melayu dipinggirkan. Jadi, saya memperjuangkan bahasa Melayu untuk digunakan sebagai bahasa pengantar agar semua pendidik dan pelajar mempunyai sistem kurikulum yang sama. Saya juga bergerak aktif dalam aktiviti persatuan bahasa seperti Persatuan Penterjemahan Malaysia (PPM) dan Persatuan Linguistik Malaysia (PLM). Saya juga adalah Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia pada tahun 1997 sehingga sekarang, kerana saya telah diiktiraf sebagai ahli tetap. Kemudian, di bawah kepimpinan saya telah meneruskan usaha untuk mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa, iaitu Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-7 1999 dan yang kedua pada tahun 2001 dan yang ke-9 pada tahun 2003, yang ke-10 pada tahun 2005 dan yang terakhir ke-11 tiada tahun ini. Yang terakhir persidangannya adalah pada kali ke-11. Itu sahaja peranan yang saya lakukan sepanjang saya menjadi sepanjang saya menjadi tokoh dalam pendidikan di Malaysia. Sumbangan anda sangatlah memberi kesan yang besar terhadap negara kita di Malaysia. Wah, sudah tentu, kerana sehingga hari ini bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Tidak kira itu sekolah kebangsaan ataupun sekolah vernakulasi, kerana sistem kurikulum di Malaysia sekarang adalah pada satu jalan yang sama. Betul. Wow, menarik. Dari sini kita boleh lihat setiap tokoh ada kelebihannya masing-masing dan juga ada peranan dan juga sumbangan. Bolehkah kami mendengar apakah sumbangan Tuan sebagai seorang tokoh orang Inggris? Oh, boleh. Kerana di Malaysia juga memerlukan pandangan tokoh daripada negara-negara luar. Mari kita dengarkan apakah peranan dan sumbangan beliau. Okey, baiklah. Bagi tokoh luar negara pula, saya R.O. Winstead. Saya telah membangunkan sistem pendidikan di Tanah Melayu pada zaman kolonial. Saya juga mengasaskan dan memperkukuh Raffles College yang kemudian menjadi asas kepada Universiti Malaya. Saya juga sudah menulis banyak buku dan menyusun berkaitan dengan bahasa dan juga kesusasteraan Melayu. Kemudian, saya juga bertanggungjawab dalam mendokumentasikan dan mengumpul serta mengkaji karya-karya sastera klasik Melayu pada waktu itu, seperti Hikayat Hang Tua dan juga Sejarah Melayu. Wah, sungguh menarik ya sumbangannya. Tetapi bukan itu sahaja. Saya juga membuat kamus-kamus seperti menyusun kamus teori bahasa, iaitu bahasa Melayu kepada bahasa Inggris. Pada waktu kini juga mereka telah menginspirasikannya daripada zaman kolonial. Kerana pada zaman sekarang terdapat media digital yang ada kamusnya juga, iaitu melalui bahasa Melayu kepada bahasa Inggris. Betul? Seterusnya, kamus itu juga menjadi rujukan yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris ketika itu. Nampaknya cuaca mencemburui kita. Baik kita pindah ke tempat yang lebih aman untuk kita bincangkan kita punya perbincangan. Boleh? Marilah. Baiklah, ayo. Saya akan mulakan dulu tentang pemikiran saya tentang unsur galur sejati bahasa Melayu. Baiklah. Di sini saya ingin menyatakan bahawa bahasa Melayu memiliki jati diri
sistem dan sejarahnya yang tersendiri. Seperti dari pelbagai, kita dapat melihat dari tulisan-tulisan yang wujud seperti tulisan Pallava, Kawi, dan sebagainya. Seterusnya, saya di sini ingin menegaskan bahawa saya menolak pandangan yang merendahkan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua. Saya juga menganggap unsur galur sejati bahasa Melayu berpunca daripada akar sejarah, kesusasteraan klasik dan peranannya sebagai bahasa tamadun. Saya juga di sini ingin menekankan bahawa pengaruh asing tidak boleh menenggelamkan inti jati diri bahasa Melayu. Kemudian pemikiran saya tentang tata bahasa. Saya menghasilkan penulisan tentang struktur dan sistem bahasa Melayu. Saya juga menekankan bahawa bahasa Melayu mempunyai keaslian dan sistem logiknya sendiri yang berbeza daripada bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Tamil dan sebagainya. Saya menganjurkan pemahaman tata bahasa sebagai alat pembinaan ilmu dan pemikiran bangsa, bukan sekadar aturan bahasa. Akhir sekali, saya menyeru supaya tata bahasa diajarkan bukan hanya secara mekanikal, tetapi sebagai cerminan falsafah dan budaya bangsa. Dengan memartabatkan bahasa Melayu, kita juga tidak boleh melupakan bahasa luar negara, iaitu bahasa Inggeris. Kerana di Malaysia juga menerima pelbagai pemikiran daripada pelbagai negara. Kerana negara Malaysia merupakan sifat yang terbuka dan saling bertoleransi untuk menerima pendapat yang berbeza antara banyak negara. Sangat benar. Mari kita dengarkan apakah pemikiran Abdullah Hasan kita. Dan pemikiran saya ketika itu adalah melalui penerbitan buku-buku bermutu tinggi. Saya juga menekankan keseimbangan antara peraturan bahasa Melayu, peraturan bahasa, struktur yang betul dan peraturan tata budaya menggunakan penggunaan sesuai dalam nilai masyarakat. Di sini juga saya berusaha menjadikan bahasa Melayu mampu untuk menyampaikan pemikiran dan ilmu tinggi dalam masyarakat dan juga kompleks bahasa Melayu. Di sini saya menulis banyak karya-karya dan juga menerjemahkan buku-buku yang daripada zaman kuno bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu supaya mudah difahami. Saya juga memperkamuskan bahasa Melayu agar orang-orang Melayu boleh merujuk bahasa Melayu. Mari pula kita dengar apakah pemikiran dari tokoh Inggris kita. Sebagai seorang tokoh dari negara Inggris, saya juga mempercayai bahawa bahasa Melayu klasik merupakan asas penting kepada pemahaman tamadun dan pemikiran orang Melayu. Seterusnya, saya juga memberikan penekanan kepada karya agung seperti Sejarah Melayu dan juga Hikayat Hang Tuah sebagai cerminan identiti negara bangsa. Namun begitu, saya juga merupakan seorang orientalis dan juga mentafsirkan budaya dan bahasa Melayu dari sudut pandangan luar, iaitu pandangan barat yang kadangkala bias. Saya juga menghasilkan karya awal yang cuba untuk menghuraikan tata bahasa-bahasa Melayu secara sistematik. Antaranya ialah A Grammar of a Malay Language. Kandungan yang ada pada buku itu juga berasaskan pendekatan tradisi linguistik barat, iaitu Latin ataupun bahasa Inggeris sebagai contohnya, membagikan kata kepada noun, verb dan lain-lain. Walaupun begitu, karya-karya ini menjadi asas awal kepada pengajian tata bahasa Melayu secara akademik. Saya mempunyai 4 jenis karya. Yang pertama, karya tentang bahasa Melayu dan perancangan bahasa. Buku pertama tentang bahasa Melayu di Persada Dunia pada tahun 2021. Saya menghimpunkan esei tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa antarabangsa dan bahasa diplomasi. Buku kedua tentang pemartabatan bahasa Melayu iaitu Isu dan Cabaran Semasa pada tahun 2022. Saya membincangkan dasar bahasa kebangsaan, perancangan korpus dan status bahasa Melayu di sektor awam. Buku ketiga pula, Bahasa Jiwa Bangsa pada tahun 2020. Saya meneliti hubungan antara bahasa dan jati diri di bangsa Melayu serta peranan bahasa sebagai alat pembinaan negara bangsa. Wah, karya pertama Anda sangat menarik. Dan banyak buku yang Anda terbitkan. Terdapat 3 lagi karya
Yang karya kedua tentang linguistik dan tata bahasa. Salah satu bukunya ialah Tata Bahasa Dewan edisi terbaru. Saya merupakan antara penyumbang dan penyunting dalam edisi terbaru karya ini yang menjadi rujukan utama tata bahasa Melayu modern. Karya ketiga tentang dasar dan pendidikan bahasa. Antara bukunya yaitu Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia, Falsafah Dasar dan Cabaran pada tahun 2021. Saya membincangkan Enggak apa-apa. Maksudnya, saya membincangkan peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan nasional serta cabaran globalisasi. Kemudian saya mewujudkan buku Bahasa Melayu dan Pembinaan Tamadun Ilmu pada tahun 2022. Saya menguraikan pentingnya bahasa Melayu dalam pemindahan ilmu dan pembangunan sains di universiti tempatan. Tidak dilupakan juga karya terakhir saya yaitu karya esai dan pemikiran budaya. Terdapat dua buku yaitu Minda Bahasa dan Budaya pada tahun 2020 serta Menjulang Martabat Bahasa dan Bangsa pada tahun 2021. Kedua-dua buku ini menggabungkan pemikiran saya tentang wacana linguistik dan nilai budaya serta identiti Melayu Islam dalam arus modern sekarang. Wow, sangat menarik penulisan-penulisan buku yang telah dihasilkan oleh Tuan. Saya perasan buku-buku yang Tuan hasilkan ialah buku-buku terkini kerana mengikut tahunnya iaitu dari 2020, 2021 dan lain-lain. Tuan juga merupakan tokoh yang tokoh yang terkini. Tuan juga merupakan tokoh yang terkini berbanding dengan tokoh-tokoh yang kita bincangkan. Betul sekali. Apakah pula karya yang Tuan hasilkan? Mari kita dengarkan. Mari. Oke. Ada 3 karya. Baik, di sini saya akan kemukakan 3 karya saya. Yang pertama ialah Linguistik Am yang diterbitkan oleh PTS Professional Publishing Senjan Berhad pada tahun 2005. Buku ini merupakan sebuah rujukan asas dalam bidang linguistik yang menggunakan bahasa Melayu sebagai fokus analisis. Skop perbincangan buku ini merangkumi pelbagai aspek utama dalam linguistik, bermula daripada pengenalan tentang linguistik, kedudukan bahasa Melayu di peringkat dunia, seterusnya membincangkan bidang-bidang khusus seperti forensik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Buku ini juga menyentuh bidang-bidang antaranya ialah disiplin linguistik yang menjadikannya sumber yang sangat berguna untuk memahami asas-asas bahasa dari sudut pandangan saintifik dengan lebih terperinci. Dalam buku ini sangat banyak kandungannya, seperti yang kamu dengar tadi tentang fonetik. Forensik, Budok bilang tadi fonetik itu ya kah? Fonetik. Sepertinya fonetik, fonologi, di mana ini diguna pakai dalam sistem pendidikan sekarang. Sekiranya kita mengambil kos sebagai bahasa Melayu, di sini juga kita menyentuh tentang bidang disiplin linguistik, di mana kita mempunyai disiplin tertentu dalam bidang tata bahasa kita. Jadi di buku ini saya menghasilkan karya untuk memudahkan pengajaran di sekolah. Saya dengar ada 2 lagi karya Tuan. Ya, betul. Mari kita dengarkan. Sudahlah selesai kan? Satu lagi. Karya saya yang kedua ialah karya morfologi. Sekejap, mau tambah first tu. Mana? Buat muka pula Alif. Tu dah dia.
Karya morfologi sebagai pelajar yang mempelajari bahasa Melayu. Terus bila kau belajar budu toko di sini. Sebab Sama dorang, kalau dorang mau libas pasti tidak ya. tidak. Pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Melayu juga mempelajari subjek yang berdasarkan morfologi. Jadi, apakah yang terdapat dalam buku-buku tersebut? Baiklah, dalam karya morfologi saya merupakan penerbit PTS Academia yang diterbitkan pada tahun 2006. Dalam buku ini merupakan rujukan asas linguistik Melayu yang memfokuskan kepada ilmu pembentukan kata. Buku ini dihasilkan khas untuk memandu pensyarah, guru atau pelajar bahasa Melayu dalam menguasai bidang morfologi, yaitu bahagian tata bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, morfologi ini dia merupakan asas terkecil dalam bidang bahasa, karena morfologi terbagi lagi kepada dua, dan itu telah pun kita kupas melalui buku ini. Disebabkan itu, pelajar-pelajar yang mengambil subjek bahasa Melayu di peringkat tinggi akan mempelajari morfologi melalui karya saya. Seterusnya, saya juga menguraikan berlandaskan tata bahasa dewan, tetapi dengan contoh latihan yang diperluas bagi merangsang kreativiti penggunaan bahasa. Contohnya di sini dalam buku karya ini saya telah membagi beberapa akronim yang mudah untuk difahami oleh pelajar. Sebagai contoh, untuk menghafal apa yang dikaji dalam morfologi, struktur, bentuk dan pembentukan perkataan. Di sini singkatannya akronimnya ialah SBG, di mana itulah yang dikaji dalam morfologi. Wah, bagusnya. Ini dapat memudahkan pelajar-pelajar untuk belajar ataupun menghafal pada masa kuliah. Okay, Oke lah. Dapat kamu bercakap sejak? Dapat. Oke. Masuk aja, enggak apa-apa. Oke sejak. Nama betul dulu tuh orang masuk. Ramai sana. Oke, kita teruskan dengan karya terakhir saya, yaitu Rencana Linguistik yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang diterbitkan pada tahun 1978. Karya ini menghimpunkan 21 makalah yang membincangkan pelbagai aspek linguistik dengan fokus khusus pada bahasa Melayu. Buku ini berfungsi sebagai pengenalan komprehensif kepada bidang linguistik, merangkumi topik-topik asas seperti fonologi, sintaksis, morfologi, dan semantik. Pencaknaan diberikan pada penerapan teori linguistik dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, menjadikannya rujukan praktikal yang menghubungkan teori linguistik dan amalan pedagogi. Saya akan membincangkan 3 karya ilmiah. Karya yang pertama iaitu A History of Malaya pada tahun 1935. Tetapi buku itu sudah diterbitkan kembali pada tahun 1962. Buku ini telah membincangkan tentang sejarah tanah Melayu secara menyeluruh, bermula dari zaman prasejarah, pengaruh Hindu-Buddha, zaman Kesultanan Melayu Melaka, penjajahan Portugis, Belanda dan juga British sehingga ke pembentukan tanah Melayu moden pada zaman kini. Menggunakan pelbagai sumber seperti hikayat, manuskrip lama dan juga catatan penjajah bagi menggambarkan perkembangan pada politik dan juga budaya pada ketika itu. Yang terdapat di dalam buku itu ialah dalam bab ini saya menjelaskan bagaimana pengaruh India membentuk struktur sosial dan juga keagamaan Melayu melalui penggunaan tulisan Pallava dan konsep raja berdaulat. Seterusnya buku kedua ialah
An Unabridged Malay English Dictionary pada tahun 1914. Ini ialah sebuah kamus bahasa yang sangat lengkap hasil kajian Winstead terhadap bahasa Melayu klasik dan juga bahasa moden. Ianya menjadi rujukan sangat penting bagi pentadbir kolonial dan juga pelajar bahasa Melayu ketika itu. Kamus ini juga mencatat asal-usul perkataan etimologi dan juga contoh penggunaannya dalam ayat yang sebenar bagi menghasilkan ayat yang gramatis. Dan akhir sekali, buku yang saya hasilkan ialah Shaman, Saifa dan Sufi, iaitu A Study of the Education of Malay Magic pada tahun 1925. Pada ketika itu, karya itu mengkaji tentang kepercayaan dan juga amalan mistik orang Melayu ketika itu, serta bagaimana unsur animisme, Hindu dan juga Islam saling mempengaruhi dalam pembentukan kepercayaan masyarakat Melayu. Saya juga menunjukkan bahawa unsur kegunaan Melayu ialah melalui proses pembinaan budaya. Kandungan yang terdapat pada buku tersebut juga ialah menjelaskan bahawa peranan yang sangat penting dan juga bomoh bagi sebuah masyarakat Melayu tradisional serta mengiklankan amalan mereka dengan ritual Hindu kuno. Nampaknya di sini tokoh bahasa Inggris kita juga telah mengkaji apakah itu tentang mistik. Maksud saya seperti apakah ritual-ritual orang Melayu lakukan. Ritual di sini bukan bermaksud lebih kepada sihir ataupun yang terpesong dari jalan betul, tetapi mistik yang berdasarkan sejarah-sejarah perkembangan bahasa Melayu. Faham? Jadi nampaknya kita bertiga telah pun mengenali sumbangan, latar belakang, karya Dan kita punya pemikiran bahasa Melayu. Dari sini kita boleh lihat pemikiran yang saling terbuka antara satu sama lain, memberikan idea yang bernas dan saling memperbaiki pada masa yang akan datang. Baiklah, saya rasa masa telah pun mencemburi kita betul. Betul, saya juga ada mesyuarat. Jadi- Kamu bukankah ada ingin terbang ke Inggris semula? Oh iya, pada pukul 5, sekarang pukul berapa? Pukul 3. Alamak, saya kena pergi dulu. Baiklah, saya pun ingin mengundur diri karena suami saya. Baiklah, saya juga ingin mengundur diri karena istri saya telah menunggu di rumah. Baiklah, semoga di lain hari kita boleh berjumpa lagi. Oke, Terima kasih. An